Hi guys. Sungai. Buahnya bertangkai, keluar di hujung dahan kecil. Buahnya kecil-kecil, kira-kira 25 cm panjang. Ini buah ucong. Orang Iban panggil buah ucong, tapi orang Melayu panggil dia belimbing hutan. Buahnya masam. Kulitnya boleh digunakan untuk masak ikan. Ini buah kalak pula guys. Buah kalak ini masih banyak lah. Tapi dia ada bermacam-macam jenis pula. Banyak ketanam di kampung-kampung. Dan harga dia pun boleh tahan juga. Ini pula buah kandis. Sama macam, hampir sama dengan buah kulung. Buah ini orang Melayu panggil dia buah rukap. Pokoknya kecil, berduri dan tumbuh liar di dalam hutan. Dia tidak bermusim. Buah keranji. Buah keranji ini ada beberapa jenis. Ada keranji maju, ada keranji yang lebih kecil. Keranji pap. Ini buah ara. Buah ara hutan. Ataupun buah menakam, kata orang Melayu. Orang Iban cakap buah ara. Jambu ara. Rasa buahnya manis, menyegarkan dan ada sedikit rasa masam. Buah ini tidak bermusim. Buah pudu guys, buah pudu ni buah dah kecil macam buah tempedak. Terdapat hanya 2 biji yang diseliputi isi merah putihan di dalamnya. Rasanya agak manis guys. Buah tekalong guys. Buah tekalong ni
Kulit buah tekalong ini pokoknya besar dan terdapat di hutan-hutan Pamah, seluruh Sarawak. Masih banyak lah sekarang. Dan kulit pokok ini sudah sekian lama digunakan untuk membuat tali gagang bako, dan pada zaman dahulu digunakan untuk membuat baju. Ini pula buah bintawak ataupun entawak orang Iban cakap. Biji buah ini seperti juga jenis atau kapus, boleh dipanggang atau direbus untuk dimakan. Ini buah ini orang Iban kata buah selangking. Pokoknya besar, kira-kira 30 meter tinggi. Buah yang masak berwarna kuning, oranye dan kecil. Isinya juga oranye, berair dan sedikit masam serta mempunyai rasa yang tersendiri. Buah selangking. Mungkin dah pupus dah. Ini pula buah terap guys. Buah terap ini sangat sedap. Tapi dia bermacam spesies juga. Bijinya menjadi makanan ringan yang kendamuri kalau digoreng atau dipanggang dan digaul dengan sedikit garam. Buahnya kalau sudah masak rasa manis. Tapi ada juga orang yang ambil buah yang masih muda ataupun yang dah cukup tua itu untuk dibuat sayur. Dicincang-cincang halus, dibuat sayur. Ini guys, ini buah ini orang Iban panggil dia buah pala munsuh. Ini mungkin kerana kayunya digunakan untuk membuat hulu ataupun gagang dan sarung parang yang digunakan untuk mengayau di zaman dahulu kala. Tapi sekarang orang tak guna, tak lagi lah. Buah ini bila masak kulitnya berwarna kuning terang ke oranye dan isi dan rasanya manis. Setiap buah mempunyai banyak biji yang boleh dimakan. Ini pula orang Melayu panggil dia langgil. Iban ada juga yang panggil dia langgil. Dan ada juga Iban panggil dia buah nyalin. Buah ini bulat, sedana besar. Buah masih mentah berwarna hijau dan menjadi hijau kekuningan bila masak. Kulitnya yang nipis, lembut dan mudah cair. Dan kadang-kadang orang zaman dulu dia ambil kulit ini, dia salai atau keringkan dan boleh digunakan dia menghasilkan syampu rambut semua jadi. Kalau selalu digunakan dipercaya akan menghasilkan rambut hitam berkilat. Ini pula buah pinggan guys. Buah pinggan ni buah-buah serupa dengan terap, tetapi hanya kira-kira satu suku dari saiz buah terap. Isi dan rasanya juga sama seperti buah terap, hanya baunya saja tidak berapa kuat, tidak macam terap. Ini buah kuku menaul. Ya, sejenis tumbuhan memanjat didapati dalam hutan asal, di tepi ataupun di tebing sungai lah, yang memanjat pada pokok hutan yang lain. Buah ini sedap dan manis. Ini pula dia panggil panan. Orang Iban panggil dia buah panan. Buahnya tak besar, kecil saja. Isinya nipis dan melekat pada bijinya yang besar. Rasanya agak manis. Ini buah saul. Yalah, saul ialah di tengah isau dan kakus. Buahnya guring, mempunyai kulit yang licin dan warna perak seperti buah longan yang diimport. Walau bagaimanapun, isinya nipis dan berair. Ini pula buah isau. Dia hampir macam pisau dengan buah kakus, tapi rasa dia lain sikit. Tengok, bentuk dia lain-lain ini. Kakus, isau dengan buah sau, lain-lain buah dia, tak sama. Tapi rasa dia kurang lebih sama lah. Ini kalau orang Iban ada yang panggil buah seruit, ada yang panggil buah enceruit. Dan kalau orang Melayu dipanggil buah serait. Buah ini tidak juga besar, tapi isi dia manis, masa manis lah. Kalau dia cukup masak dia manis dia. Macam buah rambutan juga. Ini pula buah kebuau. Macam buah rambutan, tapi dia lain sedikit. Rasanya manis, masam manis lah.
Ada juga yang rasa agak masam. Ini pula dia panggil buah titidan. Dia macam buah pelasam tapi dia lain. Dia rasa dia agak masam juga. Dan masam manis lah. Kalau dia cukup masak dia ada manis sikit. Oh, ini buah pangkal guys. Buah pangkal ni saya ingat susah nak dapat sekarang lah buah ini. Dia sama juga, dia agak masam sikit. Ini buah ketapang. Oh, susah nak dapat buah ketapang ni. Saya rasa masam dia, agak rasanya pun masam juga lah. Tak apa manis. Ini dipanggil buah kasai. Pokok ni agak besar. Dia biasanya dapati di sepanjang tebing sungai, kawasan pedalaman hutan. Buahnya bertangkai. Dan kebanyakan buahnya isinya nipis tapi manis, berair, hampir sama dengan rasa buah rambutan. Ini pula dipanggil, kalau orang Iban ataupun orang Melayu dipanggil dia buah pelanjau. Pelanjau ataupun ada orang panggil dia buah empit. Terdapat di tepi-tepi sungai. Pokok dia agak besar dan tinggi juga. Dia ambil isi dia. Isi dia warna putih tapi agak nipis, tak tebal lah. Rasanya lemak seperti kacang dan enak. Ada orang goreng saja, ada yang masak dengan sayur-sayuran. Campur dengan daun mentimun, sedap guys. Ini dipanggil buah perah. Orang Melayu panggil buah perah. Tak Iban dia panggil dia buah kelampai. Orang Bidayuh panggil dia buah rapi. Pokoknya agak tinggi dan dapati di hutan-hutan bawah bukit. Biji dia besar kan. Biji buah perah mengenai nilai zat yang tinggi, kaya dengan mineral seperti fosforus, kalium dan kalsium, dan kandungan protein yang tinggi untuk kesehatan guys. Ini pula buah meranti. Buah meranti ini pokok sedang besar dari keluarga pokok petah. Pada musim pokok ini berbuah, bijinya dimakan seperti kacang atau diawet dalam air garam. Buah meranti. Ini pula buah berangan guys. Buah berangan ni pokoknya sedang besar dan buahnya bertangkai-tangkai di hujung dahannya. Rasanya lemak dan rangup. Kalau orang Inggris pakai dia chestnut. Ini buah chestnut lah. Banyak juga yang kita import daripada China. Sekian perkongsian saya kali ini dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan buah-buahan Sarawak. Buah-buahan di Sarawak yang terdapat dalam hutan ataupun buah-buahan liar di Sarawak. Mudah-mudahan masih ada dan harap tidak pupus pada pandangan kita, dan supaya anak cucu cicit kita boleh merasa buah-buah hutan ini. Untuk channel seterusnya kita akan ceritakan berkenaan sayur-sayuran hutan Sarawak. Jangan lupa mengikut channel saya untuk seterusnya. Dan kalau saudara-saudari, sahabat-sahabat suka dengan apa yang sahabat lihat, jangan lupa klik like, subscribe and share. Terima kasih.